apa melekit-lekit, basah ada air. Nanti kalau tak buat ni, adalah murid tergelincir, murid jatuh. Kan, tak nampak ke cikgu buat kerja ni? Mata lain kali tengok kat depan kalau berjalan. Nasib baik tak jatuh. Itulah cikgu, saya pun tak perasan ada papan tanda ni cikgu. Kan, cikgu ni nak mop bagi kering, tak mau bagi ada murid jatuh. Kalau terjatuh pecah kepala, patah tangan. Betul lah cikgu. Mata kita kalau berjalan Akmal, mata kena tengok persekitaran. Kena peka dengan persekitaran. Betul cikgu. Agar tidak berlaku kemalangan. Ya cikgu. Okey cikgu, alang-alang saya dah sampai sini cikgu. Marilah saya tolong cikgu cikgu boleh rehat dulu. Okey cikgu, mana nak mop lagi cikgu? Kat sini lagi mop ke cikgu? Lepas ni kita masuk kelas je, lepas awak siap. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri. Yeay! Saya pasti murid-murid pun sudah tahu dah kan? Guru yang mengajar kita kali ini siapa? Ini dia saya tampilkan kepada murid-murid semua. Kita ada Cikgu Fatima. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Akmal? Alhamdulillah, sihat cikgu. Nasib baiklah. Cikgu ada letak papan tanda tadi cikgu kan? Kalau tak, saya dah tergelincir dah, jatuh dah cikgu. Dah jatuh. Tak boleh bersama dengan kawan-kawan di rumah. Betul tu cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita Cikgu Fatima, izinkan saya juga untuk memperkenalkan jurubahasa isyarat kita kali ini. Ini dia, kita ada Cikgu Saiful Amri. Apa khabar Cikgu Saiful Amri? Ini dia yang akan bersama dengan kita selaku jurubahasa isyarat. Baik Cikgu Fatima, saya pasti murid-murid semua tertanya-tanya kan, apa yang sebenarnya kita nak belajar di dalam prasekolah kali ini? Silakan. Okey, hari ini kita nak belajar dan tajuk dia Saya Selamat. Saya selamat. Di mana-mana pun kita perlu dalam keadaan yang sentiasa selamat. Okey, seperti di rumah, di sekolah dan di taman permainan. Hari ini kita akan belajar 3 tempat di mana kita nak atasi daripada berlakunya kemalangan. Macam tu. Okey, baiklah Akmal. Okey, untuk sebelum kita mulakan sesi kita, kelas kita, jom kita nyanyi dulu boleh? Dan kita ajak murid-murid di rumah, adik-adik di rumah untuk sama-sama dengan cikgu dan Abang Akmal menyanyi. Jadi, jom kita nyanyi bersama-sama. Music! Okey.
lagu tu Ha. ada beberapa nasihat. Betul. Okey, jadi dalam kita membuat pergerakan harian ke, rutin harian ke, kita mesti berjaga-jaga untuk kita tidak terlibat dalam kemalangan yang boleh mendatangkan kecederaan. Okey, Abang Akmal. Ya. Di sini cikgu ada bawa beberapa peralatan. Peralatan yang ada di rumah, ada di sekolah. Betul. Dan ada juga di mana-mana. Betul. Di persekitaran lah. Di persekitaran. Betul. Okey, kalau murid-murid di rumah boleh lihat cikgu ada bawa ni. apa? Iron. Ataupun penggosok gosok baju, Okey, itu adalah barang elektrik. Okey, selain itu juga di rumah ada gunting. Gunting. Di sekolah pun ada gunting juga. Okey. Dan ada pisau, lidi pencungkil gigi yang tajam. Ini apa ni? Lilin. Murid-murid di rumah pun tahu kan, ini lilin. Betul. Okey, lilin dan pemetik api. Ini mak selalu guna. Ya, cikgu. Balik sekolah lapar, nak makan nasi. Okey. Sendiri buat. Tanpa pertolongan ataupun pengawasan orang yang lebih dewasa. Jadi semua itu boleh mendatangkan kemalangan dan juga mengakibatkan kecederaan. Okey. Jadi untuk kita teruskan lagi sesi kita hari ini, cikgu akan tunjuk pada murid-murid. Okey. Apa ni? Gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama kalau boleh lihat. Okey, Abang Akmal boleh lihat dan murid di rumah boleh lihat. Okey, ini situasinya di rumah. Di sekolah, bukan di rumah. Okey. Ini di sekolah, betul, cikgu. Di sekolah, sebab murid berpakaian sekolah. Okey, kalau kita nampak, apakah perbuatan yang dia sedang lakukan? 3 pelajar tersebut sedang bermain lopak air yang bertakung. Ini boleh mendatangkan bahaya dan boleh menyebabkan licin, tergelicir macam Abang Akmal tadilah. Okey. Okey, seterusnya di sekolah juga. Okey, bermain di kawasan yang bertangga. Di sekolah terdapat tangga-tangga yang untuk kita naiki bangunan di atas. Betul. Okey, jadi kita kalau nak naik tangga mestilah dalam keadaan yang beratur ataupun tidak berlumba-lumba. Tak ada terlompak-lompat, boleh lari kan. Boleh jatuh macam kawan kita ni, Aisyah nama dia. Aisyah, kalau ada di rumah boleh tengok ni, Aisyah dah jatuh kawan-kawan. Okey. Dan kawan sedang memujuklah sebab kita dah sakit. Okey. Yang ketiga ialah berlari di tepi bangunan. Okey, berlari di tepi bangunan. Sebab di bangunan ni ada kawasan longkang yang tidak bertutup. Okey. Ini yang ini di taman permainan. Taman permainan. Okey, kita kelihatan kawan kita sedang menarik. Bahkan lagi seorang menarik baju dan menyebabkan boleh terjatuh. Okey. Okey, gambar yang seterusnya Abang Akmal. Menaiki yang ni bergayut pada kerangka gayut tanpa mengikut giliran. Seronok kan bergayut kan? Betul. Okey. Seronok memang seronok, cikgu. Seronok. Kalau jatuh, dah mengakibatkan kecederaan. Okey, baik cikgu. Itulah dia antara orang kata situasi-situasi yang kita dapat lihat, cikgu, kan? Di persekitaran kita maupun di sekolah ataupun di rumah yang boleh mendatangkan kemalangan. Baik, kita nak berhenti dahulu. Banyak lagi Cikgu Fatimah akan kongsikan kepada kita semua. Tapi semuanya selepas ini di dalam Prasekolah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Prasekolah bersama dengan saya Abang Akmal Nazri dan juga Cikgu Fatimah kita. Cikgu, kali ni cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid cikgu? Okey, kali ni cikgu ada paparkan slide di mana kita akan menerangkan situasi dan bahaya. Sebab tajuk kita hari ini ialah situasi bahaya yang terdapat di taman permainan, kawasan sekolah dan juga di rumah. Okey, situasi ialah keadaan kedudukan ataupun suasana satu perkara di mana bahaya pula ialah
sesuatu yang dapat mendatangkan bencana seperti kecelakaan, nahas dan lain-lain. Okey. Okey, di sini cikgu ada bawa awas situasi bahaya di taman permainan macam cikgu terangkan tadi. Okey, seperti yang ada di depan kita hari ini, cikgu ada bawa contoh-contoh di taman permainan, di rumah, di sekolah. Okey, di tiga tempat yang akan kita fokuskan pada hari ini. Okeylah Abang Akmal. Ada murid-murid di rumah, cikgu akan teruskan sesi cikgu dengan menerangkan beberapa gambar yang ada cikgu bawakan untuk kita kongsi bersama. Okey. Okey Abang Akmal. Okey, nampak tak ini di mana? Oh, kalau saya dapat lihat dekat situ, murid-murid ini dia tengah berebut semasa bermain buai. Jadi ini mesti kat taman permainan. Okey, ini berebut semasa bermain buai. Okey. Kalau kita nak bermain buai, kita mestilah bergilir. Bergilir-gilir. Di mana kalau kita berebut macam ni, salah seorang daripada rakan kita akan jatuh. Okey, di taman permainan pun kita kena mengikut penggiliran. Okey. Di sini juga ialah situasi di taman permainan. Nampak tak tu? Dia mengikut arah yang salah. Bertentangan, cikgu. Bertentangan. Okey, kita kalau nak menaiki gelungsur, kita kena menaiki melalui tangga. Arah yang betul. Arah yang betul. Okey, seterusnya kita letakkan sebelah yang mana kita dah belajar. Oh, ini cikgu. Ini seringkali saya kita tengok di taman permainan berlakunya perebutan nak siapa dulu nak naik, siapa dulu nak jadi orang nombor 1 untuk turun daripada gelungsur itu. Seronok turun, tapi kenalah berhati-hati juga. Okey, yang seterusnya di mana ni? Apa tu cikgu? Ini dalam kelas cikgu. Dalam kelas. Okey, ada juga aktiviti yang kita lakukan bersama guru dengan menggunakan peralatan tajam. Betul. Dan diawasi oleh guru. Okey, murid-murid di sini dapat lihatlah bergurau dengan rakan menggunakan gunting. Bahaya cikgu, dia boleh bergurau pula. Boleh terpotong jari dan jari kita boleh luka. Boleh luka. Okey. Jadi kita kena berhati-hati semasa mengendalikan peralatan tajam, mestilah ada pengawasan daripada guru. Ataupun pembantu guru. Okey, di belakang ni dah main air tadi kita ada terangkan. Okey, salah satu kalau kita dapat lihat juga kat sini cikgu, bermain lompat air bertakuk. Ini selalu kalau lepas hujan cikgu kan? Lepas hujan. Okey. Murid-murid mesti dia suka lompat. Tapi diorang tak sedar bahaya yang bakal menimpa mereka cikgu. Okey. Itu di kawasan sekolah. Dan juga berlari di tepi bangunan sekolah. Okey, kalau kita nampak di sini dia ada longkang. Sangat bahaya sekiranya ada kawan tertolak. Okey, murid-murid di rumah dan di sekolah, pastikan kita tidak berlari di tepi bangunan sekolah. Seronok memang seronok. Tapi kalau kawan-kawan tu dah cedera, dah tak seronok dah cikgu. Dah tak seronok. Okey, ini juga situasi di rumah. Di rumah kita, walaupun kita rasa rumah kita selamat, tetapi ada kawasan-kawasan yang boleh mendatangkan bahaya. Seperti di dapur, betul cikgu? Kita rasa kita nak makan ataupun nak ambil sesuatu, tetapi kita tidak meminta pertolongan daripada orang yang lebih dewasa. Kita menyentuh periuk panas di atas dapur. Jangan sama sekali. Jangan ya, adik-adik di rumah kita mesti minta tolong dengan ibu bapa ataupun kakak. Ibu bapa pun boleh tercedera lah kan? Tercedera. Okey, jangan lakukan perkara tersebut tanpa pengawasan orang yang lebih dewasa. Okey, ini di rumah. Berdiri di atas kerusi sambil menjengah kepala keluar tingkap. Okey, situasi ini juga ada di rumah. Di sekolah pun ada juga. Okey, kita kena pastikan kita tidak melakukan perkara-perkara sebegini. Sekiranya ada rakan lain di belakang ataupun kerusi ini patah, atau mungkin ada adik ke tersentuh kerusi tadi dan menyebabkan kita tercampak keluar. Tapi cikgu, mungkin saya nak tambah sedikitlah cikgu. Saya rasa salah satu keadaan yang kita seringkali melihatnya apabila ada murid-murid, bukan murid-murid lah, kanak-kanak kan, yang dijengah kepala dia daripada kereta cikgu. Itu pun bahaya. Jangan sekali-kali. Okey. Okey, dan seterusnya seronok nak tolong mak masak. Okey, seronok nak tolong mak masak, tapi
kalau mak ada kat rumah, tak apa, mak dengan kita boleh guna. Tapi kalau kita bersendirian macam ni sangat tidak digalakkan. Betul. Murid-murid di rumah, okey. Menggunakan pisau yang tajam. Okey, sekiranya kita terpotong ataupun terkena jari, maka jari kita pun luka. Okey. Di sini pula yang terakhir. Okey, mengendalikan peralatan elektrik bersendirian. Okey, macam dekat Abang Akmal pun dah ada. Cikgu tunjukkan di situ beberapa jenis barang elektrik. Okey. Jadi dia. Seperti periuk nasi kan cikgu kan? Ya, di periuk nasi. Macam di dalam gambar ni dia sedang nak lihat nak menonton TV. Jadinya dia nak pasang plug pada soket. Bersendirian. Ini boleh mendatangkan kejutan elektrik, bahaya pada diri kita. Betul tu cikgu. Itulah dia antara keadaan-keadaan yang kita sering kali melihat di rumah, sekolah maupun di mana-mana sahaja cikgu kan. Kadang-kadang kita rasa selamat, tapi kita tidak tahu kan. Okeylah, kita nak bertirai halu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Pra Sekolah. Tahukah kawan-kawan, risiko keselamatan dapat dicegah melalui kesedaran, pengetahuan asas dan tindakan awal. Jom kita utamakan keselamatan walau di mana kita berada. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, banyaknya barang dekat atas meja saya ni. Katanya kita nak buat seni. Betul ke? Masa lagi menyaksikan Pra Sekolah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri dan juga Cikgu Fatimah kita. Cikgu, saya ada nampak watercolour. Saya ada nampak juga gunting. Kita nak lakukan apa ni, Cikgu? Okey. Tadi hari ni kita dah ada belajar mengenai keselamatan di rumah, di sekolah dan di taman permainan. Okey, sekarang kita nak buat lagi satu aktiviti iaitu aktiviti menghasilkan papan tanda. Menghasilkan papan tanda di mana selepas ni kalau kita ke mana-mana, kalau ada papan tanda, kita akan dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Tidak macam Abang Akmal tadi yang murid-murid di rumah tidak peka pada persekitaran, maka akan berlakulah kemalangan. Okey, tanpa melengahkan masa kita akan melakukan papan tanda. Di situ cikgu ada sediakan pada Abang Akmal. Betul. Okey, beberapa helaian lembaran kerja. Okey, cikgu ambil satu, Abang Akmal ambil satu saja, Abang Akmal. Okey dah. Okey, yang selebihnya kita letak di tepi. Okey. Dengan menggunakan peralatan yang cikgu bawa. Okey, iaitu warna air, tempat pengisi kita warna. Punya pewarna ni. Okey, gunting. Okey, Abang Akmal satu, cikgu satu. Putik kapas dan botol air yang diisi dengan air. Okey. Pertama sekali Abang Akmal kita potongkan dulu. Okey, di sini cikgu nak terangkan. Okey, kita perlu menggunakan gunting dengan berhati-hati. Betul. Okey, murid-murid di rumah kita menggunakan gunting untuk menggunting lembaran kerja kita tadi. Okey, gunting pada mengikut garisan putus-putus ya Abang Akmal. Betul. Murid-murid di rumah boleh melihat aktiviti yang cikgu lakukan di sini dan kita boleh lakukan di sekolah bersama cikgu-cikgu dan rakan-rakan di sekolah. Ya, tapi cikgu, waktu kita menggunakan gunting ni kan seringkali cikgu mengatakan tolonglah berhati-hati menggunakan gunting ataupun mengendalikan peralatan tajam. Peralatan tajam seperti pisau kan dan sebagainya cikgu. Sebab apa cikgu? Okey, kalau Abang Akmal tengok kita pegang gunting, tangan lagi satu mesti jauh kan? Betul. Okey, agar tidak kita tergunting jari kita yang berada di belakang kertas. Ya. Okey, dah siap ke Abang Akmal? Tu cikgu. Lalang. Sambil-sambil cikgu tengah gunting tu. Cikgu dah ambil gunting dah. Cikgu dah siap Abang Akmal, tapi jangan tergesa-gesa Abang Akmal. Betul tu. Sebab saya rasa cikgu apabila kita tergesa-gesa menggunakan peralatan yang tajam, itu yang boleh mengakibatkan kecederaan maupun kemalangan. Okey, dah siap? Dah siap murid-murid di rumah. Cikgu akan menggunakan putik kapas. Okey, Abang Akmal ambil putik kapas. Ni macam nak? Ni apa? Kita bukan kita nak buat benda lain. Kita nak buat aktiviti menghasilkan papan tanda. Papan tanda ini. Pertama sekali Abang Akmal, di sini cikgu ada cetak dilarang masuk ke kawasan ini. Okey. Betul. Kalau adik murid-murid di rumah nampak, kita akan
catkan bagi terang dengan menggunakan color air. Okey, Abang Akmal boleh ikut cikgu buat sekarang. Dan murid-murid di rumah pun boleh cuba aktiviti ini. Ya. Okey. Selalunya kalau papan amaran tu cikgu, kita selalu lihat memang pakai warna merah cikgu pakai warna merah. Okey, banyak warna merah. Saya pun akan mengambil warna merah. Menandakan amaran. Ya cikgu. Okey, kita titik-titik sahaja. Okey, berhati-hati ya. Oh, sikit-sikit je cikgu. Sikit-sikit. Okey, hati-hati. Okey. Cikgu, ya, saya. waktu kita tengah lakukan kerja seni ni cikgu kan, saya pasti kita pun kena peka juga dengan keadaan sekeliling, betul? Peka dengan keadaan sekeliling kita. Okey. Wah, cikgu buat lagi cantik daripada saya, cikgu. Okey, murid di rumah pun boleh buat lebih cantik daripada cikgu buat di sekolah di sini bersama dengan Abang Akmal kita. Betul tu cikgu. Okey, yang penting perkara ini kita boleh buat bersama-sama kalau dekat rumah tu dengan ibu bapa, betul cikgu? Dengan ibu bapa. Mahupun dengan adik-beradik. Adik-beradik, abang, kakak. Okey. Kalau di sekolah dah tentulah kita buat bersama-sama dengan cikgu dan rakan-rakan. Betul. Okey. Macam kita nampak di sini, kita cuma nampak macam biasa, tapi di sini masa kita lakukan titik-titik pun kita kena perlu berhati-hati agar dia tidak terkeluar daripada garisan. Ya, sebab ini juga cikgu, saya pasti melatih murid-murid untuk memberikan tumpuan sepenuhnya. Ya, betul. Kan di atas setiap perkara yang anda lakukan. Seperti kita buat homework ataupun kerja sekolah cikgu kan, kerja seni dan macam-macam lagi. Okey cikgu, saya dah siap dah cikgu. Dah siap. Saya dah siap. Nampak tak? Ini adalah saya pun dah buat, saya tunjuk sikit. Inilah rupanya. Cantik tak adik-adik di rumah? Mestilah kan? Oi, belum lagi cikgu. Orang dalam tu cantik ke? Orang dalam pun kena guna teknik yang sama. Oh, orang dalam? Orang dalam tu. Keluarlah orang dalam. Nak keluarkan dia, Abang Akmal kena warnakan dia menggunakan warna hitam. Warna hitam cikgu warna hitam. Kalau saya nak pakai warna merah juga tak boleh cikgu? Tak nampak lah. Kan. Itu kan peraturan. Ya, okey. Sebab itu juga kita kena mendengar setiap orang kata arahan daripada guru kita ataupun orang yang lebih dewasa. Ya, cikgu. Okey. Baik, sambil-sambil kita buat kerja seni ni cikgu kan, buat papan tanda ni. Papan tanda. Kita nak bagi tahu lagi sekali kepada murid-murid supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Betul cikgu? Betul. Macam kita gunakan putik kapas ni biasanya untuk apa? Untuk inilah cikgu. Yang dekat telinga tu cikgu. Tetapi kita tak boleh menggunakan tanpa pengawasan orang dewasa, ataupun kita kena minta tolong orang yang lebih dewasa. Tolong buatlah. Betul cikgu. Sebab walaupun benda orang panggil apa ni, macam senang. Nampak je mudah kan. Alah, benda tak apa-apalah, tak datangkan kesederaan. Tak tajam. Siapa kata? Boleh. Kan. Okey cikgu. Saya rasa saya punya dah siap dah ni cikgu. Dah siap? Dah. Ni. Macam mana cikgu? Betul lah tu. Wah. Kalau dah siap Abang Akmal, okey cikgu ada lagi belum siap. Wah, ini dia. Abang Akmal boleh gunakan pelekat ni. Dan Abang Akmal boleh lekatkan kepada papan yang cikgu sediakan. Papan yang ada di tepi Abang Akmal tu. Saya punya orang lidi ni macam lain sikit lah saya tengok cikgu. Saya tak tahu apa yang lainnya. Oh, saya tahu. Mungkin saya kena tambahkan lagi sikit kot. Bagi dia bercantum. Tapi saya pasti murid-murid pun dah tahu dah kan. Dah nampak dah. Kalau ada papan tanda macam ni, jangan berlari. Okey, jadi apabila saya dah siap, saya akan tampalkan dekat belakang. Boleh cikgu? Boleh, Abang Akmal. Tapi berhati-hati. Takut nanti tergelincir pula lagi sekali. Okey. Saya tampal dekat sini supaya murid-murid bila nampak saja papan tanda ini, dekat kawasan ni jangan berlarilah. Okey. Dekat sini. Okey. Cikgu. Ya, cikgu. Kalau saya rasa tampal dekat sini macam mungkin orang tak nampak. Saya rasa saya kena tampal dekat sini juga cikgu. Okey, cikgu pun dah siap. Terjatuh pula. Okey, cikgu boleh ke? Cikgu ambil lagi. Saya kena tampalkan ni sikit. Kita ambil kita punya ni. Okey. Lepas tu barulah murid-murid akan nampak. Betul cikgu? Betul. Okey. Kita tampalkan dekat bot hitam ni supaya murid akan nampak lagi. Apakah aktiviti yang kita lakukan sekarang kan? Okey. Akmal tolong cikgu sampaikan cikgu. Boleh cikgu. Silakan. Okey.
Jadi saya letak dulu boleh ke cikgu? Boleh, Cik. Boleh Akmal. Okey, jadi inilah dia papan tanda yang saya telah hasilkan. Okey, saya letak dekat sini. Nampak ni, jangan berlari. Oh ni, nampak? Daripada jauh dah boleh nampak cikgu kan? Dengan warna merahnya. Yang pula kan? yang cikgu sediakan. Okey. Ya, okey. Dilarang masuk ke kawasan ini. Dan cikgu ada sediakan satu lagi yang di rumah, iaitu awas licin. Kita pun boleh letakkan juga. Letakkan juga untuk dilihat oleh murid-murid di rumah. Baik. Cikgu, saya pun ada lagi satu lah cikgu. Dia kata, awas langkah anda. Ini seringkali kita dapat lihat dekat tangga-tangga di sekolah. Nampak? Nampak kan? Okey. Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu kan. Tapi sebelum kita nak habiskan kelas kita ni, mungkin cikgu ada rumusan nak berikan kepada murid-murid, silakan. Okey. Untuk kita rumusan cikgu untuk hari ini ialah di mana kita mesti peka pada persekitaran. Betul. Agar kita sentiasa dalam keadaan yang selamat. Di mana patuhilah amaran-amaran yang ada di sekeliling kita seperti yang kita belajar pada hari ini, iaitu dilarang masuk ke kawasan ini. Okey, selalunya di kawasan larangan lah. Betul. Okey, awas licin. Macam Abang Akmal nak jatuh tadi. Betul. Di sebelah Abang Akmal, awasi langkah anda semasa kita menaiki tangga terutamanya. Dan yang terakhir sekali ialah jangan berlari-lari. Jangan berlari-lari. Okey, Abang Akmal, itu saja yang papan tanda yang telah kita pelajari pada hari ini. Betul tu. Cikgu harap murid di rumah dapat mengamalkan amalan ini kan? Amalan ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Fatimah dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Saiful Amri, dan terutama kepada murid-murid yang telah memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Baiklah, kita akan jumpa lagi di prasekolah seterusnya insya-Allah. Ingat tau, sentiasa jaga diri. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, dilarang masuk ke kawasan ini. Jangan. Didik TV KPM